Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam membicarakan tentang masuk kepada detik kesengsaraan sakaratul maut. Sakaratul maut ialah satu saat ketika menghadapi detik kematian yang amat memedihkan. Situasi yang sudah pasti dihadapi oleh setiap makhluk yang bernyawa ini ialah wajaat sakaratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulunya hendak engkau mengelak. Semua orang tak nak mati, kalau boleh semua orang nak hidup lama. Tapi sakaratul maut yang kita lari daripadanya itu dia pasti akan sampai. Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Yang kamu lari daripadanya itu pasti kamu akan bertemu. Jadi apakah yang bakal kita lakukan saat berhadapan dengan sakaratul maut? Apa kita nak buat waktu sakaratul maut sampai? Dan apa yang bakal kita lakukan? Apakah kita boleh suruh doktor turunkan balik ke nyawa kita kan? Nak sampai ke kerongkong suruh tarik balik, turun bawah-bawah. Panggil pakar-pakar ke macam mana? Yang mana ia akan membawa kita ke alam barzah atau boleh juga dikatakan alam transit, yakni satu tempat persinggahan sebelum nak menuju yaumul masyar, sebelum hari kiamat. Jadi apa yang perlu kita lakukan di saat sakarat itu? Sebab syarat untuk sampai ke alam barzah adalah melalui proses kematian terlebih dahulu.
apabila kita nak bincang tentang sakaratul maut, maka para ulama menyebutkan bahawa setiap manusia perlu menghadapi dengan 6 perkara ini. Apa perkara ini? Pertama ialah mati itu datang secara tiba-tiba. Yang kata mati ni tak ada siapa tahu. Dia datang tiba-tiba lah. Walaupun tak sakit, walaupun kita belum tua, kita masih remaja dan sebagainya, dia datang tiba-tiba. Kan? Sebab kita tak pegang dia. Pasal itu tuan-tuan, dalam bab beramal ni dia tak boleh tangguh-tangguh. Kadang-kadang kita pergi berjalan, dah jumpa masjid kan. Ni masjid ni. Depan tu ada lagi kan. Kita selalu buat lagu tu kan. Depan tu boleh lagi kan. Sampai pula depan tu masjid, alah kunci. Tapi surau depan tu ada lagi surau. Surau tu pun okey juga. Surau kan. Surau tu pun air pula tak ada. Tangguh, langsung padam. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu dia kata mati itu dia datang secara tiba-tiba. Kita sendiri tak pasti bila kita akan mati, bila, di mana, bagaimana bentuk kematian itu. Sebab kadang-kadang bila kita nak tanam kat kuburan, ada orang kata apa, kubur sini tak boleh tanam tuan. Kenapa? Nanti ini kubur ni untuk orang sini je. Kita pun tanya, tuan dah pasti ke mati kat sini? Kan? Saya biasalah tuan-tuan kan. Bila kita telefon tuan, ni ada satu jenazah kita nak tanam, nak kebumikan di tempat tuan ya. Sini dia orang mana Orang Malaysia lah. Yalah, alamat dia mana? Kita beritahu alamat dia sini. Dia bukan qaryah sini, dia tak boleh tanam kat sini. Kenapa tuan? Dia bukan qaryah sini, kubur ni untuk orang sini je. Kita pun tanya, confirm kau situ orang situ memang mati situ semua? Habis kalau mati kat London ke tanam kat mana situ tak? Mati kat Mekah tanam kat mana? Kat situ juga ke? Tak. Ini kubur untuk orang sini. Dia pertahan kubur dia situ tak? Tanah tu tanah wakaf orang Islam. Tanah wakaf kubur untuk orang Islam. Tak kisahlah dia orang mana pun kan. Yang penting ada dokumen, surat kubur, surat permit tanam, ada cukup lah. Tapi orang Malaysia ni dia tak mau. Dia macam dia tahu je dia akan mati kat situ. Siap-siap je lah pilih lot mana nak pilih. Kalau memang kita dah tahu kan, saya besok kat sini ya. Kat sini. Besok kalau rumah saya sini sebelah saya ni. Suka-suka tidak kau yalah. Kan? Sebab itu dia kata kita pun tak tahu, tak pasti kita akan mati bila, di mana kita tak tahu. Kan? Bagaimana bentuk kematian dia pun kita tak tahu. Baik ke tak baik kita tak tahulah. Kan? Jadi semua itu merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Justru itu tuan-tuan, katalah mati kena gantung. Orang kata tak baik mati kena gantung kan. Apa baiknya mati kena gantung? Sekurang-kurangnya dia tahu bila nak mati. Dan sekurang-kurangnya dia sempat diberikan mengucap 2 kalimah syahadah. Sekurang-kurangnya dia sempat bertaubat. Kan? Baiklah mati kena gantung Ustaz. Kalau macam tu boleh lah. Tak tuan-tuan, ni cerita nak bagi tahu mati ni semua orang tak tahu. Orang sangka mungkin mati tali gantung, apa mati lagu tu kan. Sekurang-kurangnya walaupun dia kena gantung, dia sempat mengucap. Sebelum dia gantung, tuan silakan mengucap 2 kalimah syahadah dulu kan, sebelum tuan menjalani hukuman ni lah. Dia mengucap dulu, lepas tu baru digantung. Nabi sebut man qala la ilaha illallah akhir kalam dakhala jannah. La ilaha illallah ini di akhir kalamnya masuk syurga Allah. Allah pilih dia, walaupun kita tengok dia ni memang teruk, jahat, dihukum gantung dan sebagainya, tapi dipilih oleh Allah Ta'ala. Dia tahu matinya bila. Dia dapat mengucap 2 kalimah syahadah lagi. Dia beri taubat lagi. Dia boleh bertaubat lagi tuan-tuan. Dah tahu-tahu nak kena gantung, engkau akan digantung sekian tarikh. Dia duduk semayang baca Quran, itulah kerja dia. Istighfar, taubat, itulah. Tuan-tuan kan. Daripada berbanding dengan kita yang tak tahu menahu ni bila. Tengah-tengah jogging pun habis. Kan yang baru-baru ni kan pensyarah UiTM kan. Tengah jogging-jogging. Sehat.
tiba-tiba meninggal tengah jogging. Kan? Sebab dia tak kisahlah jogging hari-hari ke, dia ni sehat, hari-hari jogging. Tengah jogging Tuhan ambil. Kan? Sebab mati tu syarat mati lah hidup. Dia bukan syarat mati sakit, syarat mati mesti tua. Tak. Syarat mati tu pasal hidup. Bila Tuhan nak ambil, tengah jogging dia ambilnya. Jogging sehat lah, keluar peluh kan. Hari-hari jogging. Makan jaga. Kan? Malam tak makan nasi. Kan? Mana boleh makan nasi malam kan? Ustaz, sekarang ni lah, dulu okey je malu kan. Sekarang ni malam tak makan nasi. Kan? Semua tak makan lah kan. Ni tak makan, tu tak makan. Semua tak makan. Alhamdulillah lah, sehat lah kan. Tak lama meninggal. Kan? Dia tu memang sehat lah. Dia kayuh bersikal, kau tengok lah. Sekali kayuh apa ratus kilometer je kan. Bukan main puluh kilometer. Ini ratus kilometer je. Sampai Melaka, patah balik. Naik Rembau. Turun pula Pedas Tinggi. Masuk balik semula Perikson. Keluar balik dah sampai Senangin. Tasik Senangin. Kan? Mati dia kan kira kau kayuh bersikal berapa lama. Silat-silat tengah kayuh dia ambil kat Tuhan. Kan? Ustaz ni melemahkan orang nak mengayuh ni. Bukan melemahkan untuk mengayuh, tuan kan. Tapi jangan sombong lah. Pasal kita kayuh bersikal kita sihat. Kan? Jangan tuan-tuan. Sebab kita tak tahu. Sebab itu rahsia Allah. Jadi kalau kita perhatikan kejadian-kejadian berlaku kat dunia ni, kan? Contoh dia lah musibah tsunami. Siapa yang tahu? Elok-elok tsunami pun sampai, kan? Habis beribu orang. Elok-elok ni banjir sampai, habis kuyup semua. Kan? Jadi kalau kita tengok mati tu dia datang secara tiba-tiba. Kalau kita tengok kan, duduk di Mekah pun boleh mati, tiba-tiba krin boleh jatuh. Kan? Kita tengok peristiwa krin jatuh. Kita tengok terowong runtuh. Kan? Allah Ta'ala nak bagi kita, nak ambil kita, bukannya payah pun. Macam mana krin tu boleh jatuh? Kita pergi tanya apa? Tu kejatuhan semua. Kan? Keduanya kata ulama ialah apabila menyebut tentang kematian, mati itu terlalu menyakitkan. Bagaimana sakitnya mati, tuan-tuan kena tunggu mati dulu. Saya nak cerita pun tak boleh juga sebab saya pun belum mati. Ustaz saya kata, wih sakit. Macam mana sakit dia Ustaz? Wih sakit sungguh. Ustaz dah pernah mati ke? Belum. Habis tu Ustaz macam tahu ya? Dalam kitab dia kata sakit lah kan. Dalam hadis kata sampai dia kata kesakitan bagai ditetak dengan 300 bilah pedang. Tuan-tuan pun tak pernah kena 300 ni bilah pedang mana pernah. Cucuk kat jarum punya menjerit. Kan? Baru cucuk kat jarum. Itu pun cakap, kau ni hati-hatilah. Aduh. Kau tahu tak sakit? Mana jarum ni pun. Kita punya marah tu macam kena pedang tu. Kan? Tuan-tuan. Bahkan baginda Nabi SAW sendiri mengalami demam panas selama 2 minggu menjelang detik kewafatan baginda. Pada detik sebelum kewafatan Nabi, memasukkan tangannya ke dalam sebuah bekas, diambilnya air lalu disapukan ke muka sampai ke rambutnya sambil baginda berdoa, ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi ujian kematian ini. Lunakkanlah aku di atas kematian ini, wahai Allah. Mintakan Allah. Nabi pun minta tu. Nak katakan mati itu sakit, sampai Nabi minta bantuan, dia kata, bantulah aku ya Allah dalam menghadapi ujian kematian ini. Kita je nampak orang mati senang, ya kan? Senang. Tahu tak kan? Kan tengok orang meninggal. Dah meninggal dah? Dah. Senang betul meninggal ni. Wih, senang lah? Senang betul meninggal. Sekali tarik je habis. Dia nengok sekali tarik habis, dia tak tahu kawan tuan saudara, dia tak tahu. Kan? Nah, kita orang cakap lagu tu, senang betul meninggal lah. Kan? Yalah ada orang kadang lambat matinya tuan-tuan kan. Tarik-tarik tak meninggal, tarik-tarik tak meninggal. Tarik, ingat dah habis dah. Habis dah ni kan. Ada lagi pun. Kan? Kejap tu berombak balik semula.
Bila nak habis dia ni kan? Kita pula nanya bila nak habis kan? Macam kau doa dia nak bagi habis cepat. Kan? Kadang-kadang ialah dulu punya ilmu lain lah tuan-tuan. Kadang-kadang orang dulu ada lah ilmu-ilmu pelik-pelik dia kan. Bela itu susah lah nak mati sikit sebab kawan tu numpang kat dia. Member tu lah kan, ada kat dia kan. Tu yang tak meninggal-meninggal lah, sekali kena buka bumbung rumah tu. Itu kalau rumah sebiji-sebiji. Kalau rumah apartmen, apa bumbung nak dibuka kan? Dulu tuan-tuan tu bumbung saya pernah lah hadapi, tak saya tahu. Saya pernah lah tengok bila saya masuk dekat nak maghrib ni tuan, pergi rumah orang nak meninggal ni, saya masuk nak meninggal sebab waris dia kata ustaz nak meninggal kata dia. Ustaz masuklah, saya pun masuk bilik, masuk dalam bilik ni. Lama tuan saya tunggu, tak meninggal-meninggal je. Betul, saya kata tak apalah, saya sembahyang maghrib dulu. Sekarang kita ni balik semula. Saya pun sembahyang maghrib dulu. Pas sembahyang maghrib tu masuk, hidup lagi tuan. Itu dia orang cakap, dia orang pandang saya lah. Dia kata, masa tak meninggal lagi? Mana aku tahu kerja Tuhan. Kau tanya aku buat apa kan? Terus saya masuk, tak meninggal kan. Itu ada waris dia cakap. Dia kata, ustaz, nak kena buka bumbung kot. Itu yang saya tahu tu. Saya tak tahu tuan. Ada yang buka bumbung, buka lantai apa kan. Tu saya fikir kan. Kalau rumah macam rumah tuan-tuan lah, mana lantai mana nak dibuka, tile semua. Apa nak dibuka ke bawah tu. Tapi rumah dia tu, rumah papat masa tu. Buka bumbung tuan. Dia kata, okey lah, kalau nak buka bumbung lah. Saya mana tahu ilmu dia kan. Nak macam mana kan. Buka bumbung. Buka je bumbung. So habis. Kan. Adalah petua-petua dia. Dulu ilmu lain macam tuan-tuan. Dulu hebat ilmu. Cuma yelah, orang sekarang tak ambil lah benda-benda macam tu kan. Dulu ilmu hebat. Ilmu benda-benda membela ni, ya Allah ya Tuhan kan. Macam-macam lah ilmu dulu. Kepandaian orang dulu orang ke sawah tak payah. Macam sekarang kalau ke sawah nak halau burung, dulu tak payah. Tikus pun tak payah. Member tukang halau kan. Dulu lah saya tanya orang aku ni, dia ni orang sembilan, dia tahulah. Oi kan? Dia tak oi? Kan? Belum tak dengar pula. Dulu macam tu kan? Dulu sawah apa semua tak payah jaga. Burung pun tak nak makan, tikus pun tak nak makan. Punya dahsyatnya dia kan? Tak dengar. Mic beli baru dah. Orang mic jauh pergi dengar, ini sampai dekat kat mulut pun tak dengar lagi. Musilah. Tu tak ada duit ke surau ni kan. Cari sponsor beli mic yang cakap tan jauh pun boleh dengar lah kan. Roman tu lah suara bakar ni kan. Tapi okey kan. Dulu lah itu tuan. Dulu ilmu lain tuan kan. Nak mati susah lah. Nak kena pasing-pasing pula dulu. Nak kena pindah-pindah pula dulu. Siapa anak dia yang nak ambil ni? Kalau belah-belah ni kadang-kadang ada saka lah apa semua kan. Siapa nak ambil? Kalau tak ambil sekarang dia tak pergi, tak meninggal kawan tu. Nak ambil pula dah saka kan. Macam-macam lah. Dulu kan. Tapi orang dulu hebat. Kalau patah-patah ni tak payah pergi hospital, tak payah. Patah-patah datang jumpa dia main tepuk-tepuk je. Ni dulu beranang ni jalan 6 kaki, jalan sesapan kerubi tu kan, 6 kaki tu kan. Dulu ada saya bertekak lah dengan arwah ni dukun dulu, hantar abang saya. Saya dah PS3 letak, naik motor dengan saya jatuh, letak. Saya cakap dengan dia, letak ni tu patah, dia kata. Saya kata letak tu patah, kata dia. Marah dia kata saya. Sebab saya kata dah retak tu, pasal doktor cakap retak. Dia kata ni retak, bukan patah. Dia kata patah. Dia kata retak apanya, retak patah. Dia kata, saya kata kalau patah
Patah dia kata dia. Marah dia kat saya kan. Abang saya yang kena tu bukan saya. Itu dia pun ambil air segelen tu, pegang di tangan abang saya. Saya dah berkata lah mati dah. Oh, jahat kan. Mudah, jahat lah hati tu. Kalau pegang macam tu aku pun boleh. Yalah, dia tepuk-tepuk je tuan-tuan, bukan dia bukan buat apa pun. Tak tahu lah apa dibacanya. Dah buat kan? Balik macam tu, buat air sekalian. Balik. Saya pun balik lah. Kan? Tu saya kata motor dengan abang saya kata apa? Kalau macam tu baik kita tak payah pergi. Aku pun boleh buat tepuk-tepuk tu. Abang saya kata kau tepuk lain, dia tepuk lain. Apa pula lain? Masa tu bodoh tak tahu kan. Apa bezanya aku tepuk dengan dia tepuk, sama. Orang kata retak, dia kata patah. Nak marah lah pasal doktor kata retak. Dia kata patah. Malam tu menjerit abang saya, pagi saya elok. Dulu hebat tuan-tuan. Kan? Anak mati dalam kandungan, tak payah pergi hospital. Bagi air je, tendang terus. Dulu tuan-tuan mati dalam kandungan. Kalau hari ni mati dalam kandungan, pergi jumpa hospital lah, operate. Dulu tak payah tuan, bagi air je, minum air ni. Sekejap lepas tu pun keluar. Tapi tak adalah ilmu tu dituntut. Saya pun tak adalah menuntut ilmu tu. Saya nak tak menuntut dulu, tapi fikir-fikir hospital dah banyak lantak bila. Kalau saya nuntut ilmu tu, tak ngajar macam ni. Duduk rumah ya. Kaya, duduk di rumah. Dah tentu-tentu kau nak keluar. Boleh? Letak lu situ. Tak letak macam mana aku nak baca? Letak lu situ. Ni susah ni. Mulalah aku jual lagi. Susah ni dah mati dalam kandungan, nak payah nak keluar ni. Berapa ni agak-agak? 1,500 boleh lah kot. Kau pun baca-baca minum air jadi pom keluar. Lepas tu pasang signboard kat rumah. Dukun segala penyakit kecuali mati. Pasal tu Tuhan tak bagi ilmu tu kat aku. Kalau dia bagi, jahanam. Tuhan tu tahu kan, dia ni tak boleh jadi dukun jahanam orang ni kerjanya. Kan? Dah kali dukun duit. Kan? Jadi kematian ni menyakitkan bagi golongan yang taat kepada Allah Ta'ala adalah seperti sakitnya Nabi SAW. Orang-orang soleh ketika sakaratul maut. Beza tuan-tuan. Orang yang baik, yang beriman, dia kata apa? Matinya itu macam sakitnya Nabi dan orang-orang soleh. Beza lah. Dah lah beza. Kok sama je sakit tuan-tuan? Macam mana? Kalau orang-orang yang perangai teruk, sengsara lah sikit kan. Sebab Tuhan kata dalam Quran apa? Fa amma in kana minal muqarrabin farauhum wa raihanum wa jannatu na'im. Kesudahannya jika ia yang mati itu dari orang-orang muqarrabin, orang yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka ia akan beroleh rehat kesenangan dan rahmat kesegaran serta syurga kenikmatan. Tuan-tuan baca surah Al-Waqi'ah 88-89 kan. Orang-orang yang beriman ni, orang-orang yang hampir dengan Allah, orang-orang soleh ini, dia kata matinya itu akan berehat kesenangan, rahmat kesegaran, syurga kenikmatan. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sebab itu kita hidup ni tuan-tuan, kenalah beramal soleh. Tingkatkan keimanan kita, mantapkan keimanan kita, hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah kata dah hari tu, macam mana nak hampir? Ialah dengan perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan mohon ampun, banyakkan baca Quran. Mudah-mudahan kita dapat dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, sebab Allah Ta'ala suka wa yuhibbul mutatahhirin. Sebab Allah Ta'ala suka kepada orang yang mensucikan diri, membersihkan diri dia. Kita selalulah banyakkan istighfar, banyakkan mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih sayang kat kita, sehingga dia bagi kita dekat dengan dia, sehingga kan kita mati nanti dapat ketenangan dan syurga kenikmatan, rahmat kesegaran.
Ya. Selain itu, kematian orang patuh beriman juga ada dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Fussilat. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kerana mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Janganlah kamu berduka cita dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini orang-orang yang beriman, dia akan mati dah ada dah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Barra' ibn Azib, wahai Barra', orang yang baik ketika dicabut nyawanya oleh malaikat akan dicabut dengan selembut mungkin, seperti air yang mengalir dari atas jatuh ke bawah, walaupun ditarik dengan lemah lembut, kesakitannya masih akan terasa, kata Nabi. Dia akan cabut dengan cara baik, eloklah, tapi sakit tetap akan dirasai. Jadi tuan-tuan, tapi kuranglah sakit itu daripada orang-orang yang engkar, orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sampailah nyawa di kerongkong, dan ketika itu pintu taubat ditutup serapat-rapatnya. Maknanya telah sampai sini, pintu taubat dah habis, stop, tak boleh dah, nak minta apa tak boleh dah, nak bertaubat tak boleh, semua tak boleh, sebab nyawa dah sampai ke tenggorokan, tutuplah. Kemudian merujuk pada setengah ulama kata kematian orang yang beriman, manakala kematian orang yang menderhaka kepada Allah pula ada dirakam dalam surah Al-Qiyamah. Apa kata Allah? Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bisaq. Sedarlah, janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Bukan tak bagi ambil dunia ni. Dunia kena kejar tuan-tuan, kena cari. Nak kumpul harta sebanyak mana dunia ni kumpul, tak ada masalah. Cuma jangan lupa akhirat, jangan lupa Allah ya. Jangan kata ini semua dunia ni. Dunia kena cari. Kalau dunia tak ada tuan-tuan, nak beribadat susah. Nak pergi haji nak ada duit, nak bersedekah nak ada duit, nak bayar zakat nak ada duit. Nak beli baju ni pun nak kena ada duit. Nak mati kubur pun kena ada duit. Kalau tak, siapa nak gali kubur kita? Tuan-tuan, dunia kena kejar tuan-tuan. Sampai orang marah kat saya, ustaz kata jangan kejar dunia, ustaz lah suruh kejar dunia. Saya suruh kejar dunia, apa masalahnya? Tak tuan-tuan duduk merempat berjambatan. Mana duduk tuan? Berjambatannya. Masa tak ada rumah ke? Dunia semua tu. Jangan. Dunia kena kejar tuan. Buat rumah banglo besar-besar. Besarnya rumah tuan, bukan buat mati pun. Memang tak buat mati. Tapi dengan rumah besar ni nanti dia boleh tolong aku nak mati. Apa kita buat? Bukan kita nak sombong, bukan kita nak riak. Kita buat rumah besar-besar dan niat dalam hati. Besok aku buat besar-besar ni, besok sebulan sekali aku ingat nak panggil budak tahfiz lah. Baca Quran kat rumah aku. Sesekali aku nak buat kuliah kat rumah aku kan. Orang baca Quran kat rumah kan. Apa masalahnya? Memang tak buat mati rumah tu. Belum ada lagi orang buat mati rumah. Beli kereta mewah besar-besar, silakan. Untuk apa tuan? Senang, pergi masjid, pergi surau, pergi mengaji kan. Buat ibadat, bukan nak sombong, nak selesa kan. Tak ada masalah. Yang dia tak bagi, beli nak tunjuk ke orang. Beli kereta mewah tunjuk ke orang. Besar kita tuan, nak tunjuklah ke orang Taman Tasik Setangin ni. Jangan tengok saya tak sebelah mata ya kan. Saya pemampu kan. Lebih pada ni saya mampu beli. Apa hal kau? Kan? Bukan nak nunjuk, tak ada. Kita nak guna buat ibadat. Mudah-mudahan dia jadi saksi ke akhirat besok. Kan? Kita gunakan dia dan sebagainya pada jalan kebaikan. Sebab itu saya suruh kejarlah dunia. La tansa nasibaka minad dunia. Ada orang kata jangan kejar dunia. Lantak kalau kata nak kejar dunia. Aku kejar. Selagi boleh aku kejar. Mana tahu besok dah banyak duit pula.
nak tolong, nak bagi sedekah apa semua, nak bayar zakat, nak pergi haji setiap tahun. Dah penat kita pergi haji, kita hantar orang pergi haji. Kan? Tuan, tak pergi haji lagi? Duit belum ada. Pergi haji, nah saya bagi duit. Pergi haji, pergi package lah. Payah nak tunggu tabung haji, panggil lambat sangat. Package kan, ambil package paling mahal kali. Kan? Cerita kalau kaya lah. Itu kalau kaya Ustaz, dia kata, tapi tak kaya-kaya lagi nak macam mana kan? Belum lagi kaya kan? Jadi tuan-tuan, kita bukan tak boleh cari dunia, silakan cari dunia. Berapa banyak nak cari, silakan. Berapa banyak besar rumah nak buat 3-4 tingkat, silakan buat. Apa masalahnya? Memang Tuhan kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Betul? Harta anak pinak tak boleh tolong. Kalau kita tak tukarkan dia, memang dia tak boleh tolong. Kita simpan, memang tak boleh tolong lah kita. Simpan kat bank banyak-banyak, memang tak tolong lah kat akhirat tu. Cuba kita tukarkan jadi sedekah, boleh lah dia tolong. Kan? Anak memang tak ada manfaat, cuba tukarkan jadi anak soleh, boleh lah dia nolong. Bila anak soleh dia ingat kita, doa kat kita, minta ampunkan kita, kejap-kejap sedekahkan Fatihah untuk kita, boleh tak nolong pula? Nolong lah. Selamatlah kita, pula masalahnya. Jangan, kadang-kadang jangan salah faham tuan-tuan. Ini semua dunia ni, kalau tak ada dunia macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan duduk atas dunia, kenalah ada dunia. Kan? Anak tu pun dunia, isteri tu pun dunia. Saya tu, kalau mampu berkahwin, kena kahwin. Tak ada masalah. Kalau mampu kahwin lebih daripada seorang, silakan. Tapi bini lah tak bagi. Tapi tak perlu pun tanya bini pun. Kalau kita nak kahwin lagi seorang pun, apa perlu tanya bini seorang tu? Kita mampu. Tapi lah mahkamah isi borang. Kan, saya nak nikah lagi seorang. Kan, saya nak ni. Kita nak poligami. Silakan. Besok panggil kat mahkamah. Mahkamah panggil laki bini. Puan setuju. Suami puan nak nikah lagi seorang. Dah confirm jawapan dia mesti tak setujunya. Itu jawapan pasti punya. Dia tak setuju. Kenapa tak setuju? Dia tak mampu. Belum nikah lagi, macam mana kita tak mampu? Kan? Hakim tanya. Lepas tu dia tak ada jawab. Hakim buat keputusan layak untuk bernikah. Habis. Awak je lah surat tu. Apa masalah? Cuma kita je yang takut. Tu je lah. Bukan ada apa masalah pun. Tak ada apa. Kan? Tak ada masalah pun lah. Cuma kita je yang takut. Kan? Kalau mampu silakan. Mana tadi? Mana balan tadi? Orang bank tadi mana? Dah balik? Balik dah? Dia tahu aku nak balun dia ni. Balik dia. Dia mampu kan? Silakan. Kahwin lagi seorang. Ya, Alhamdulillah. Kalau dia mampu lah. Tapi nampak muka memang tak ada lah. Dia penakut. Orang takut ni tak ada lah. Tapi elok lah takut tu pun. Kan? Tak payah cari beban buat apa. Ini cerita kalau mampu. Kalau nak nikah, bukan payah pun. Pergi je mahkamah. Bukan dukung gantung pun. Kan? Mahkamah yang akan menilai. Dia tengok semua pendapatan kita sebulan berapa. Kemampuan kita berapa apa semua kan. Dia tengok. Tak ada masalah. Apa masalah? Kita je yang takut. Kan? Api nyorok-nyorok siapa suruh? Bila nyorok-nyorok susah lah. Terpaksa banyak nipu. Sampai ke Thailand bodoh. Nikah kat sini boleh, pindah ke Thailand apa? Nikah je kat sini. Mana nikah? Taman Senangin. Bini dia, bini pertama dia, Taman Senangin. Wih, berani dia. Tak apa. Kan? Tapi biasanya orang perempuan memang tak bagilah. Itu normal lah. Kan? Dia tak nak kongsi. Yang aku herannya, udara nak kongsi. Semua kongsi. Kan? Laki tak boleh kongsi. Apa benda lah. Lagi je lah. Lagi kongsi kan perlu ni. Kau tanya bini aku pun dia tak bagi juga. Sama lah. Sama lah pun. Peringat bini ustaz semua setuju. Anti lah. Sebab dia tahu perangai ustaz macam mana. Cuma tuan-tuan dia yang tak tahu. Itu sebab aku malah bawa bini pergi kuliah. Kalau bawa nanti dia tahu lah kan. Dia tahu susah lah. Itu baik tak payah bawa duduk rumah. Kalau orang tanya ustaz, rumah tak bawa? Rumah duduk rumah lah. Kemudian ingatlah akan hal orang yang hendak mati apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong. Sampai sini lah. Yang apa? Bonggol tu kan? Sini lah. Ni.
Dan orang-orang yang hadir di sisinya heboh kata, siapakah yang dapat menawar jampi mengubatinya? Dan dia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan serta kedahsyatan bertindih-tindih. Siapa yang paling hebat dah sampai sini? Nak turunkan balik. Kau buatlah apa pun. Dia tak mau dah. Dia dah sampai kat situ, dia nak pergi, dia pergilah. And dah sampai tempoh ajal dia pergilah. Tak ada nak siapa selamat. Panggillah doktor pakar pun. Doktor pakar pun tak ada buat apa. Doktor pakar kata, tak maaf, tak dapat diselamatkan. Habis, tu jawapan dia, jawab apa lagi? Bila sampai kat sini lah, macam orang kena tidur kan lah. Masuk hospital, ditidurkan tu pun sebelum tidur tu suruh ngucap dulu. Takut tidur terus. Macam dulu kan, COVID kan. Kalau dengar ditidurkan tu seram sejuk. Sebentar lagi dia ditidurkan. 90% standby lah. Telefon lah patut siapa nak telefon. Telefon van jenazah ke dulu. Kubur ke. Jangan gelak kat ni sungguh. Ni pengalaman aku lah. Atau aku tahu kan. Kadang aku nanya, dah meninggal ke? Belum Ustaz. Betul? Tapi dah tidur dah. Sabarlah, kita doa lah bagi dia sembuh. Kau tidur pun kau dah telefon aku, pasal apa? Dia baru ditidurkan, dia telefon kita dah. Ustaz, kita perlukan van lah. Van jenazah ke? Dah meninggal dah? Belum Ustaz. Itu? Van apa? Tapi dah ditidurkan dah. Aku cakap, bertenang tuan, jangan serabut. Biar dia kata, doktor kata sah meninggal, baru telefon. Macam pagi tadi lah, pukul 3.30 pagi. Telefon. Ustaz, boleh tak uruskan jenazah ni? Okey. Jenazah tu, meninggal pasal apa? COVID. Saya kata COVID. Saya rasa lambat lagi lah. Saya kata COVID ni tunggulah kan. Pukul 3.30 sampai subuh menelpon. Kejap-kejap telefon. Sampai aku tak boleh tidur lah. Aku cakap kau ni aku penat, mengantuk, kau pula telefon so macam tak sempat-sempat nak ngurus tu. Itu saya telefon lah pihak hospital. Tuan, COVID buat sementara waktu ni COVID lah Ustaz. Tapi tak tahu lah, tunggu Ustaz. Sampai berapa ni? 10.30. Sampai 10.30 bukan COVID pula dah. Betul saya telefon lagi. Macam mana COVID Tak Ustaz, tak COVID. Dah tak COVID pula dah. Ustaz tak COVID. Tu dia kata mungkin Ustaz nak datang hantar van tu dia tak COVID pun. Aku dah siap-siap 10.30. Dah siap PPE semua. Dah lama tak pakai PPE. Nak pakai PPE semua tadi. Telefon dia kata bukan COVID. Bukan COVID. Saya kata Qaryah lah urus. Orang apa? Orang Lubuk Kelubi. Tahu mana Lubuk Kelubi? Tuan-tuan mesti tak tahunya. Pangsun sana tu. Belangan. Daripada pagi tadi nelpon, lah kita AD. Tak COVID dah lah. Saya pun pening tak. Mula dia check COVID, dapat tak COVID. Boleh lari-lari pula COVID tu. Dia orang ni pun tak betul juga kadang-kadang. Aku, ya tak tidak lah. Dia suruhnya saya standby dengan PPE 6 lai. Waris nak tolong mandi lah. Aku cakap, tak payah pening lah aku cakap. Aku hadap je seorang. Nama pun COVID. COVID ni bukan susah pun mandi. Siram-siram je. Dia bukan macam mandi mayat biasa. COVID ni dia nak kena cepat. Usik tak boleh, apa tak boleh. Angkat pakai plastik je semua. Jadi tuan-tuan, ada orang kadang-kadang ya tidur tu habislah kan. Jadi tuan-tuan, ini yang katakan kematian. Sakit dia mati ni dahsyat tuan-tuan. Terlalu menyakitkan. Dua, yang ni ulama kata kita kena laluilah. Pertama, mati tiba-tiba. Kedua, matinya tu sakit. Ketiga, kata ulama, melihat wajah malaikat maut saat sakaratul maut. Ni yang gerun ni kan. Tengok malaikat maut. Malaikat Israel akan datang dengan wajah yang berbeza-beza. Orang yang soleh akan didatangi oleh malaikat dengan wajah yang lembut dan indah. Dengan bauan yang begitu harum. Saat orang beriman yang hampir mati itu akan berasa tenang, dia akan dibantu untuk melapaskan syahadahnya. Ini orang beriman lah. Tenang, dia mati.
elok dia matilah. Sebab malaikat maut nak yang cabut ni muka filem-filem dia kata ada senyum lah. Malaikat relax, tenang, kejap aku ambil lah. Kau relax, kau ucap dulu kan. Tu bagi orang yang soleh macam tuan-tuan lah kan, orang beriman, orang soleh yang datang semayang pagi petang siang malam kan, yang tak cerita hal orang, tak ngumpat, tak fitnah orang. Tuan-tuan tentulah. Tapi kalau tuan-tuan semayang mengumpat enggak, jahanam lah. Tapi insyaAllah lah tuan-tuan ni tak ada lah. Tengok muka macam ceria je. Sebab itu malaikat maut pun tak nak ambil lagi. Dia kata ni semua beriman ni, sabar dulu. Sedangkan orang yang fasik pula akan didatangi oleh malaikat dengan wajah yang buruk bengis, berbau busuk. Keadaannya akan menambah lagi deritanya yang sedang menanggung kesakitan sakaratul maut. Saat dibacakan telinganya kalimah syahadah la ilaha illallah, dia sibuk dengan kesakitan tidak tertanggung itu sehingga tak mampu melapaskan syahadah. Yang ni buat terganggu ni. Sebab malaikat maut tu datang cara lagu tu. Menakutkan dia datang. Dengan bau dia yang busuk, lepas tu dengan wajah yang menakutkan. Sampai kita nak syahadah tu pun tak dapat-dapat. Duk tengok dia tu lah. Duk serabut tengok dia tu, takut tengok dia tu kan. Aduh. Orang kata syahadah ucap lah, tak mau dia ucap pasal duk tengok tu. Rupanya ni lah kata ulama, ni dalam kitab ni lah kata. Dia kata, kita boleh tengok wajah malaikat maut sewaktu sakaratul maut. Kan? Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bertanya pada malaikat maut, wahai malaikat maut, bolehkah kamu menunjukkan wajahmu ketika mencabut nyawa orang yang menerhaka? Nabi Ibrahim kata, malaikat maut, kau boleh tak tunjuk wajah engkau yang sebenar waktu kau nak mencabut nyawa orang yang derhaka? Kan? Malaikat maut jawab, kamu tidak akan kuat untuk memandangnya. Kata malaikat maut, Ibrahim, dia kata, kau tak mampu tengok. Kan? Jadi baginda salam kemudian berkata, aku sanggup. Nabi Ibrahim berkerah juga. Kau tunjuklah, aku boleh tengok. Tak ada masalah. Kau tunjuk wajah engkau. Oleh itu malaikat maut suruh Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya ke belakang. Okey? Kau pusing ke belakang. Kan? Kemudian menghadap ke depan semula. Lepas dia pusing, sekarang kau hadap. Wajah malaikat telah berubah menjadi kehitaman, berambut tegak, berbau busuk dan berselubung serba hitam, manakala mulut dan hidungnya menyembur nyalan api dan asap. Ini disebut oleh ulama lah. Sejauh mana kebenarannya, ni Imam Ghazali kisahkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sekarang ada pula yang komen, Ihya Ulumuddin tu boleh pakai ke Ustaz? Mana aku tahu. Itu Imam Ghazali yang buat, bukan saya yang buat. Kau tanyalah Imam Ghazali, mana dia ambil benda Allah ni? Kau tak tanya pula. Ya ke Ustaz? Sekarang ni orang sikit-sikit hantar video, dekat orang. Hantar kat Ustaz. Seolah-olah melagakan Ustaz. Tanya Ustaz tu, tanya Ustaz ni. Jangan duk tanya Ustaz-Ustaz ni. Kita tanya yang ahli dia. Ni bab apa? Bab ni. Tanya Ustaz yang ahli dia. Betul ke? Jangan tanya yang tak ahli. Kadang-kadang kita hari ni ustaz-ustaz jadi bertelagah, ustaz-ustaz jadi kutuk mengutuk, pengikut-pengikut ni, pentaksub ni, dia jadi masalah menghina ustaz-ustaz ulama-ulama ni. Itu satu dia jadi macam tu. Yalah, kita suka ustaz ni, bila orang kata kat ustaz ni, dia backup pula. Jadi kita jangan tanya lah. Kita nak tanya yang ahli dia. Ni bab hadis. Okey, nanti aku rujuk pada orang yang pakar hadis, yang belajar hadis. Apa kata dia? Jangan pergi tanya kat orang Usuluddin memang tak tahu lah. Kalau bab apa? Tauhid. Tanya orang yang Usuluddin. Yang ustaz-ustaz ni pun satu bab juga. Semua ditaramnya. Nama nak ngaku tak ada. Ustaz, ni ada hadis ni, minta maafkan. Saya bukanlah belajar bidang hadis. Saya ada belajar hadis, tapi bukan bidang saya lah. Tuan boleh rujuk pada ustaz-ustaz yang belajar, yang mengaji hadis lah. Saya tak berani nak jawab. Apa salah? Tapi ustaz-ustaz ni pun semua nak dikuluhum ajma'in kan. Fiqh boleh, tauhid boleh, hadis boleh, tafsir boleh, usul fiqh boleh, mustalah hadis boleh, semua boleh.
Kan tu saya kata macam doktor, cuba buat perangai macam doktor. Tengok doktor. Kadang dia belum pakar lagi buka klinik kan. Tapi semua sakit dia boleh buat sebab dia pun belajar. Tapi kalau mana yang padu ni, yang dia tak boleh, saya refer kat hospital lah. Yang tu dia tak libat tu. Dia refer kat hospital. Kan? Sebab aku tak boleh ni tak boleh. Dia tak ada gagah-gagah. Tak apa, saya cuba nah. Saya tengok. Maunya cuba-cuba. Kau ingat ni eksperimen kau. Tak mau dia tuan. Ni doktor dalam bab keduniaan pun dia akan refer pada doktor pakar ke apa. Hantar saya tulis surat dulu. Saya hantar ke hospital lah. Untuk tuan pergi jumpa doktor sana lah. Tak mau dia. Dia sikit-sikit boleh lah. Memanglah pergi klinik ni tuan-tuan yang sikit-sikit kan. Sakit perut boleh, telinga boleh, mata boleh. Semua boleh dia. Boleh belakang. Dia pun belajar dulu masa-masa permulaan tu dia belajarlah benda-benda tu. Cuma dia tak adalah takhasus bidang. Bila mana yang teruk, dia tak mahu ada. Saya refer kat doktor hospital lah. Tuan nak hospital mana? Nak pakar ke apa? Dia refer lah. Ustaz-ustaz hari ni tak maaf cakap lah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni tak mahu, dia nak rasa diri hebat kan. Jawab semua. Lepas tu dah belaga angin. Ustaz ni kata tak betul, ustaz ni kata salah, ustaz ni kata dia. Tak masalah, cubalah. Kita berlapang dada sikit. Okey, saya bukan bidang tauhid tuan, bukan saya tak mengaji. Dia macam kuliah. Kalau kuliah syariah, banyaknya kitab fiqh. Kitab tauhid ni satu je. Tafsir satu je. Tapi kalau dia belajar usul, kitab tauhidnya banyak lah. Bab tauhid ni, bab fiqhnya sikit je. Jadi tuan-tuan, dia ada fakulti masing-masing. Tapi hari ni semua ustaz, semua dia nak jawab. Lepas tu ustaz ni jawab, ustaz ni komen. Ustaz ni jawab, ustaz ni komen. Yang menanya kelang kabut. Yang pening kita. Cuba. Saya tu sebab saya kata kalau nak lebih jelas, ni hadis, tuan rujuk sendirilah. Ustaz-ustaz yang mengaji hadis ni. Sebab saya ada dalam kitab, saya baca itu je lah. Saya lebih-lebih tak pandai lah. Saya tak pandai bab hadis ni. Sebab saya tak tahu hadis ni sahih ke tak, darjatnya sahih ke tak. Kalau saya pandai-pandai kata sahih, tiba-tiba hadis tu hadis dhaif. Masalah pula. Kadang saya kata ni hadis ni maudhu' ni, tiba-tiba ada hadisnya. Masalah pula kan. Jadi kita kena berlapang dada lah. Apa nak malukan sangat, tak boleh jawab. Ustaz itu pun tak boleh jawab. Dah bukan bidang aku. Aku nak jawab apa, malu apa? Kata ustaz. Kau ingat ustaz ni semua tahu. Ustaz ni macam tuan-tuan juga lah, lebih kurangnya. Tapi ada yang datang ni, boleh diakal-akalkan, okey lah. Boleh lah. Boleh lah, diakal-akalkan sikit lah. Sebab tengok macam, percaya ke ustaz ni. Boleh lah kan. Tapi kau ada tu depan dalam ni yang hebat-hebat, lari lah aku. Mampu aku tak ngajar sini lah, tobat aku tak ngajar. Tapi aku datang lah awal-awal tu aku tengok mana ustaz-ustaz ni ada. Ustaz-ustaz ni boleh lah kan. Ni tak boleh akal sangat ni kan. Yang macam Abang Ami boleh lah saya akal kan. So itu saya tak kisah macam boleh lah saya akal pun. Kalau saya cakap banyak pun dia diam lah kan. Boleh lah sebab tengok Abang Ami tu dulu saya tengok dia tak boleh macam tu je. Dia dulu dia macam tu je, tak ada peningkatan pun. Itu dia bukan boleh pun kan. Boleh lah akalkan dia. Tapi tak tahulah kot dia ngakalkan saya tak tahu lah kan. Tu kita jangan sombong lah dengan ilmu ni. Kita tak tahu jemaah kita ni tahu, tak tahu. Ada yang pandai, bukan tak pandai. Ada mungkin dia pernah mengaji kat masjid lain, kat surau lain ada ustaz yang mengajar, dia pernah dengar. Itu kita menjawab. Kita jawab-jawab tu dia dengar kan. Tak betul ustaz ni. Sebab itu aku beri ustaz tu kata lain, dia kata lain. Tuan-tuan mengaji banyak tempat kot. Masjid ni, surau ni kan merata kan. Mana kita tahu surau ni ada ustaz yang mengajar kan. Lepas tu datang ustaz mengakal pula. Tak boleh lah macam tu kan. Kita kena berlapang dada, jangan sombong dengan ilmu ni. Kita tak tahu mana lah. Isyak dah masuk ke? Cepat betul masuk isyak kan. Saya isyak je memang saya berhenti lah kan. Tak ada lah nak ajar lama-lama pun apa tuan kan.
payment pun macam tu. Sebab Abang Mi dia ngakal saya tanya dah tadi, Mi saya nak datang ni, macam mana payment kan? Dia kata 5K. Itu saya kata 5K, okay, saya bawa lah kereta. Lepas tu bila saya nak bawa kereta, dia kerana malam ni kambing Ustaz, kurang sikit lah, dia kata dah kurang pula dah. Sebab bajet tu pergi kat kambing. Aku cakap, dia ni sabut. Lah kali dia kata, bajet kurang Ustaz pasal ada ayam. Sebenarnya aku bawa motor lah. Tak jadi lah bawa kereta. Mana nak bawa kereta? Kan aku pakai minyak Euro 5. Euro 5 ni tuan-tuan faham lah. Kan boleh isi RM10. Kurang-kurang RM150. Kan? Mana tuan nak jalan lama-lama? Kan? Setelah betul dia kurang-kurang lah tengah 1K. 1K pun tak ada. Kurang lagi. Baik tak payah. Tu yang aku nak macam isyak je aku berhenti lah. Malah aku. Isyak. Isyak aku kan. Setelah melihat wajah itu, Nabi Ibrahim AS jatuh pingsan. Kan? Tengok-tengok kat Nabi Ibrahim, pingsan terus, tak ada nak tengok. Selepas baginda sedar, malaikat maut telah kembali kepada bentuk asalnya. Lantas Nabi Ibrahim AS berkata, wahai saudaraku malaikat maut, jika orang yang akan dicabut nyawa itu ialah orang yang berdosa, lalu ia dihukum dengan melihat wajahmu sahaja, itu sudah lebih daripada mencukupi. Ini menggambarkan betapa ngerinya wajah malaikat yang mencabut nyawa yang tak beriman. Kata Nabi Ibrahim, kalau macam ni rupa kau, tak payahlah seksa lain. Tengok muka kau pun dah terseksa lah. Belum tengok seksa lain lagi. Tengok muka kau yang cabut pun dah seksa. Jadi dia kata, Allahu Akbar, dahsyatnya sakaratul maut ni. Kan? Kemudian tuan-tuan, yang seterusnya, mendengar pujian atau kutukan malaikat saat menghadapi sakaratul maut. Bila? Ketika orang nak mati, sama ada dia dapat pujian ataupun kutukan. Bila ni? Akan datang, kita sembuh. Tak boleh habis lah, cukup lah takat tu kan. Ngaji apa lama-lama tuan-tuan. Ngaji sikit-sikit cukup. Itu pun tak ingat. Baru 3 dia pun tak ingat dah. Kan? Kalian cuba tak percaya kan? Cuba lepas makan tanya dia. 1 sampai 3 yang Ustaz sebut dia apa benda? Tak tahu lah, dia dah lupa lah. Dah kena uti canai, lupa lah. Tak payah banyak-banyak. Kalau banyak lain kali je lah. Kan? Wallahu a'lam, insyaAllah. Kita sambung lagi di lain waktu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu billahi min afiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.